Kalau saudara Lam tengok apabila konsep sentimen itu dimainkan, kita tahu bahawa itu adalah retorik Parti UMNO dan PAS ketika itu. Iaitu mereka cuba kembali ataupun membentuk muafakat nasional ketika itu dalam keadaan mereka sedar bahawa pertembungan isu Melayu ini ataupun dengan bertembungnya UMNO dan PAS ini memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan. Jadi saya rasa apabila slogan itu dilaungkan, itu sudah terlewat. Dalam keadaan apabila UMNO berkuasa sebelum pilihan raya 2018, mereka tidak memberi ruang kepada PAS. Kalau mereka jujur untuk membentuk penyatuan ummah, untuk menggabungkan kekuatan politik parti-parti yang berasaskan kaum dan agama, mereka sepatutnya buat sebelum pilihan raya. Tapi konsep itu hanya muncul selepas tewas dalam pilihan raya. Jadi untuk peringkat keadilan, bagi saya politik ini sama ada kita hanya ingin mengejar kedudukan ataupun kuasa, ataupun dalam keadaan kita bertarung nak memenangi pilihan raya, kita nak bawa perubahan. Jadi walaupun tekanan ketika itu nampak macam begitu hebat dengan perhimpunan yang dipanggil di Padang Merbuk soal RUU dan sebagainya, nampak seolah-olah itu ada tarikan, tetapi itu adalah di kalangan Parti UMNO dan PAS. Akal umbi mereka, kita kena akui ada mereka yang menyokong parti-parti tersebut. Cuma untuk peringkat keadilan ini, kita tidak akan berganjak dalam soal multiracial. Negara Malaysia ini terbentuk dengan adanya gabungan kaum-kaum yang berbeza. Tidak kira dalam soal saya Melayu ke, Cina ke, India ke, kita semua ni ada tempat dalam negara ini. Jadi sebab itu, walaupun sentimen yang dimainkan selepas pilihan raya seolah-olah kerajaan ini didokong oleh DAP, Chinese dan sebagainya, keadilan tidak berganjak. Malah keadilan mempertahankan kerajaan PH ketika itu sampai ke penghujungnya. Kerana nak tak nak, mandat itu telah diberikan melalui pilihan raya. Selepas pilihan raya, kita fokus kepada reform ataupun kepada bentuk perubahan yang kita nak bawakan. Jadi sekarang ini kalau saudara Lam tengok, konsep yang dicanangkan itu dah sunyi sepi. Dia tak nampak lah nak bersatu antara UMNO dengan PAS. Malah ada juga negeri yang dah umum, kalau UMNO negeri yang menguasai kerajaan negeri umum, dia akan bertembung dengan PAS. Manakala kalau kerajaan negeri itu PAS yang memerintah, UMNO tidak masuk pun dalam kerajaan negeri sebagai exco dan sebagainya. Kalau saya lihat dari sudut kacamata keadilan, saya lebih cenderung meletakkan nilai itu lebih tinggi daripada sentimen. Contoh nilai yang kita nak bawakan, kenapa saya terlibat dengan politik, saya percaya kita perlu berlaku adil. Jadi when we say about justice, bila kita menyebut soal keadilan itu sendiri, maksudnya konsep itu boleh diterima pakai oleh orang Melayu, oleh orang bukan Melayu. Jadi bila ada kelompok yang memainkan sentimen soal penyatuan ummah dan sebagainya, memang akan ada tarikan di kalangan yang terpengaruh dengan sentimen tersebut. Kerana apa? Mungkin merasakan berlaku ketidakadilan. Tetapi untuk menyalahkan pihak ataupun menyalahkan kaum yang lain kerana ketidakadilan itu berlaku, tidak boleh. Sebab yang kita perjuangkan sebagai contoh, bila berlaku soal keadilan itu, kita tidak mahu kekayaan negara ini diagihkan sesama kroni ataupun sekelompok kecil, manakala majoritinya itu tidak merasai. Jadi kalau kita lihat kenapa ada tarikan, sebab memang sekelompok besar orang Melayu mungkin merasakan masih tertinggal dalam soal ekonomi. Tapi yang kita nak perbetulkan itu cara kita uruskan ekonomi, tetapi bukannya mengapi-ngapikan sentimen perkauman. Jadi kalau nak pandangan saya, memang ada kelompok yang mudah tertarik dengan hujahan tersebut kerana melibatkan soal emosi, soal merasakan
ditindas oleh orang lain dan sebagainya. Tetapi peranan dan cabaran yang kita kena mainkan, kita kena yakinkan sama ada dalam komuniti masyarakat Melayu ataupun bukan Melayu, apabila berlaku soal ketidakadilan itu, jangan tengok kerangka perkauman. Kita tengok kenapa itu berlaku. Kalau boleh diperbaiki dari segi sistem, kita perbaiki sistem tersebut. Kalau perlu diperbaiki dari segi pendekatan nilai, kita kena tambah baik skop ataupun pandangan kita. Jadi kalau tengok soal penyatuan ummah ataupun konsep Melayu untuk menarik sokongan undi, keadilan percaya kepada soal nilai, tapi perkara itu memang menjadi cabaran kepada kami untuk memperbaiki both ways in the Malay community as well as in the non-Malay community, that racial politics should not be our way forward. Jadi saya memang ambil maklum, sebab itu my view, it takes both ways. Untuk merungkai soal perkauman ini, perlu mendapat pandangan meletakkan nilai itu lebih tinggi di kalangan masyarakat Melayu dan juga bukan Melayu. Jadi dalam soal pandangan yang diutarakan oleh saudara Lam, jadi saya sendiri pun tidak merasakan kebimbangan kerana perkara ini telah dijamin dalam perlembagaan, malah dipersetujui dan tidak ada kepimpinan bukan Melayu yang mempertikaikannya. Maksudnya kita menjunjung kepada perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Jadi kerana itu, untuk keluar daripada kepompong ataupun pemikiran pandangan berbentuk perkauman itu, kita kena berani. Jadi untuk keadilan ini, walaupun kita hendak memastikan reformasi itu dapat berlaku dalam negara, nak berlaku reformasi, kita kena memimpin negara ini. Walaupun sukar sekarang ini, tetapi kita tidak berganjak. Kalau nak bentuk, kena bentuk melalui cara reformasi. Tak boleh semata-mata nak jadi kerajaan, maka kita kena mainkan sentimen Melayu tadi. Jadi sebab itu, bebanan kepada kepimpinan Melayu seperti kami yang dalam Pakatan Harapan dalam keadilan ini, untuk mengingatkan, untuk melawan hujah retorik itu dengan prinsip dan nilai yang lebih tinggi. Jadi bukannya kita memperkecilkan perasaan mereka. Kita tahu mereka rasa bahawa keadaan di luar bandar itu agak ketinggalan. We have to admit, kita kena akui bahawa ada ruang untuk kita tambah baik kehidupan mereka. Tetapi jangan letak soal ketinggalan itu dalam kerangka kaum, tetapi lihat dari soal pembangunan ekonomi yang lebih adil. Keadilan itu bukan hanya soal kaum, tapi saya rasa keadilan itu perlu berlaku antara sudut geografi. Kalau bandar kita boleh majukan, luar bandar pun kita kena bantu, maka penerimaan orang akan lihat itu, ya, kami bantu sebab kami rasa itu tanggungjawab. Maka nilai konsep yang merasakan, oh ini masalah orang Melayu semata-mata, tidak timbul. Jadi kalau pandangan saya, memang agak tinggi untuk memahami perspektif nilai yang saya nyatakan soal keadilan tadi. Tetapi saya rasa this is the way forward untuk kita mara ke hadapan, yang saya kena yakini pengundi Melayu, yang saya kena yakini juga pengundi bukan Melayu, bahawa kita kena cari satu titik persamaan walaupun berbeza warna kulit, walaupun berbeza dari segi kepercayaan, tetapi nilai kita ni sama. Keadilan itu kita kena ada. Soal jangan menindas orang itu kita kena elakkan. Supaya akhirnya dia tak lihat orang Melayu tindas bukan Melayu, bukan Melayu lihat orang Melayu kuasai segala-galanya. Jadi yang ini yang kita kena perbaiki, kerana tidak ada apa yang perlu dikhawatirkan selagi kita sama-sama menjunjung perlembagaan negara. Dan saya tidak takut untuk bercakap dengan orang bukan Melayu. Saya tidak takut untuk bercakap dengan orang Melayu bahawa nilai ini lebih tinggi, sebab jadi orang Islam kita kena berlaku adil. Jadi orang Islam kita kena hormat, saling menghormati. Jadi benda ini sebenarnya satu pendekatan yang memang susah untuk melawan retorik. Retorik senang saja, oh ini semua salah sana, salah sini. But we have to actually explain
and reason out supaya pemahaman itu lebih tinggi dan sikap memahami dan mempercayai keyakinan itu akan diwujudkan.